الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pertama dan selama-lamanya kita senantiasa merafakkan rasa syukur kepada Allah kerana dengan izin dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala kita pada malam ini dapat hadir meneruskan kuliah kita. Dan sebagaimana dalam kuliah yang pertama pada bulan lepas kita telah menyebut bahawa di sini kita akan bercakap berkaitan dengan fiqhus sirah, pengajaran i'tibar yang boleh kita ambil ataupun yang boleh kita belajar daripada peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sejarah merakamkan peristiwa yang besar banyak berlaku dalam hidup Nabi, sama ada sebelum daripada kerasulan, yakni sebelum diberikan wahyu, dilantik menjadi rasul, telah berlaku peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut kepada kita tentang apa yang berlaku, dan akhirnya peristiwa itu memberikan manfaat kepada kita. Maksudnya, bila kita baca sejarah Nabi, dia tidak bermula hanya selepas dilantik menjadi rasul, tetapi apa yang berlaku sebelum daripada menjadi rasul itu ada pengajaran dan juga panduan yang boleh kita ambil manfaat. Dalam kuliah yang lepas kita cerita tentang kelahiran Rasulullah daripada keturunan suku kaum yang terpilih. Kemudian kita sebut tentang pengajaran dan kenapa Allah memilih Nabi daripada keturunan yang tersebut. Kemudian peristiwa Nabi disusukan oleh Halimah, dibesarkan di perkampungan Arab yang agak pendalaman. Kesemuanya itu ada pengajarannya untuk kita. Dan malam ini satu lagi peristiwa yang diceritakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menariknya, peristiwa ini berlaku sebelum daripada Nabi dilantik menjadi rasul. Disebut dalam tarikh bahawa terjadinya peristiwa ini pada usia baginda lebih kurang 20 tahun. Kejadian ini berlaku ketika baginda berusia 20 tahun. Yang mana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik ketika berusia 40 tahun. Jadi sekarang kita nak tengok peristiwa itu. Peristiwa yang berlaku kepada Nabi yang mana diceritakan semula oleh Rasulullah selepas daripada baginda dilantik menjadi rasul. Jadi benda besar ini Nabi cerita ni mesti ada sebab, dan kita akan kaitkan peristiwa ini dengan kehidupan kita. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya Sunanul Kubra, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan
laqad syahidtu fi dari Abdullah ibni Jud'an hilfan ma uhib anna li bihi humran ni'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Kata Nabi, sesungguhnya aku telah menyaksikan, maksudnya ketika peristiwa ini berlaku, kes ini terjadi, Nabi berada dalam majlis tersebut. Nabi ada dalam majlis tersebut. Dan bila kita tengok dalam tarikh, dalam sejarah, orang yang paling muda diajak bersama dalam majlis tersebut untuk menyaksikan peristiwa besar ini tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini besar, sangat besar. Bukan sahaja besar di tanah Arab, tapi besar dalam sejarah manusia. Dan Nabi cerita, laqad syahidtu, aku ada masa kisah tu. Masa benda tu jadi, dia ada di situ. Dan kata Nabi, sekiranya peristiwa tersebut diulang selepas dilantik menjadi Rasul dan diajak untuk bersama-sama dalam majlis tersebut, la ajabtu, aku sekali lagi akan pergi. Peristiwa yang sangat besar. Nabi kata walaupun benda itu dilakukan oleh siapa sebelum dilantik menjadi Rasul, yang buat benda tu, yang anjur majlis tu, musyrikin Makkah, Arab jahiliyah, orang kafir. Yang buat benda ni orang kafir, orang kafir. Tapi Nabi kata sekali lagi, kalaulah mereka mengajak aku, walaupun sekarang aku seorang Rasul Muslim, aku akan ikut majlis tersebut bersama dengan mereka, kerana apa yang mereka buat itu Allah. Apa berlaku? Okey. Kerana apa yang berlaku, balik pada fokus utama kita tuan-tuan. Kerana apa yang berlaku dalam majlis ini tidaklah sekira sama ada dia Islam ataupun dia kafir, perkara ini sangat dituntut. Sangat dituntut. Saya sebut benda ni tuan-tuan, kebetulan kita bercakap topik ini dalam keadaan sangat tegang, dalam keadaan sangat panas hubungan di antara kita tengok umat Islam dengan bukan Islam, khususnya dalam negara kita. Sangat penting untuk kita belajar peristiwa ini. Sekali lagi kita dengar peristiwa ini, kemudian kita cuba hidupkan apa yang berlaku ni dalam kehidupan kita. Saya ingat apa yang berlaku sekarang, penghinaan sesama orang Islam, sangka buruk sesama kita masyarakat bukan Islam, tidak berlakulah. Jadi saya nak cerita apa yang berlaku. Peristiwa ini dikenali dalam sejarah dengan nama Hilful Fudul, perjanjian Al-Fudul. Fudul bermaksud besar atau hebat. Fudul ni fadl, satu yang sangat istimewa, perjanjian yang sangat istimewa. Hilful Fudul. Kalau tuan-tuan baca dalam buku sejarah, buku sirah, tuan-tuan cari di bawah tajuk Hilful Fudul, perjanjian Al-Fudul. Perjanjian ni sangat besar. Dan tuan-tuan kena ingat, fakta dia tu kena ingat. Perjanjian ini diikat, dimeterai, disepakati
ketika zaman jahiliyah, dibuat oleh orang kafir, dan Nabi masa tu dia ada dan dia terlibat, dan dia kata kalau masa dia Islam, depa ajak sekali lagi, dia pergi sign perjanjian tu. Perjanjian ni tentang apa? Maksudnya apa dia? Bersatu, bekerjasama dengan orang bukan Islam dalam perkara yang berkaitan dengan hak dan keadilan, tidak ditegah oleh agama. Ini perkara yang besar yang kita kena faham. Apabila dia melibatkan soal keadilan, soal hak, tak kiralah dia Islam ke, dia kafir ke, di sisi agama kita sama. Masa lagi kita tengok apa cerita. Cerita dia, sejarah perjanjian ni. Sejarah. Dan tuan-tuan kena tahu, budaya Arab yang paling kuat sekali apa dia? Ta'assub qaum. Ta'assub qaum. Dia panggil apa? Tuan-tuan pun duk dengar perkataan ni, orang Melayu pun guna. Ta'assub pok. Fanatik perkauman, fanatik kabilah, fanatik bangsa ni. Dia panggil asabiyah. Asabiyah tu perkataan dia sama dengan ta'assub. Ta'assub mari daripada perkataan yang sama dengan asabiyah. Arab ni dia pun punya sentimen kebangsaan tu, sentimen perkauman tu, dia tak kira betul ke salah, dia kira kalau bangsa kita, kalau puak kita betul ke salah ke, kita pertahan. Kalau dia salah, puak kita dia salah, betul. Kalau dia betul, memang betul lah. Itu asabiyah. Soal sama ada dia betul, sama ada dia salah, itu belakang kira. Nombor satu, puak kita ke tak? Cek puak dia. Dia tak kira dah kawan tu betul ke kawan tu salah. Perang mempertahankan puak lebih besar daripada duk cari dia betul ke salah. Kalau cek dia salah pun pertahan. Yang tu dia panggil ta'assub. Sifat dia macam tu. Sifat Arab macam tu. Okey. Dan Nabi celalah sifat ni. Bila mari Islam, Nabi kata apa? Tidak ada beza Arab dengan bukan Arab. Tak ada beza. La fadl. Tak ada lebihnya jadi orang Arab. Tak ada kurangnya jadi orang Melayu ataupun jadi bukan Arab. Ajam ni tak ada lebih. Koklah jadi Arab ni ada lebih sikit, mulia sikit. Nabi kata tak ada apa beza istimewanya jadi Arab ni berbanding dengan orang ajam bukan Arab ni, melainkan takwa. Nombor satu buah yang Nabi pangkah awal-awal bersifat ta'assub perkauman. Tak ada. Nabi nak habaq kata semua tu Tuhan tak pandang. Cerita Hilful Fudul ni, macam mana orang Arab boleh buat satu perjanjian ni? Perjanjian dia tentang apa? Okey. Kita tengok sedikit. Kesepakatan ini berlaku apabila salah seorang daripada pedagang Yaman, daripada Zabid, dia ni mari ke Mekah untuk menunaikan umrah. Umrah ni memang ada lah zaman jahiliah dulu. Tuan-tuan jangan pelik pula. Dia kata Nabi tak lantik lagi, yang pergi buat umrah kot celah mana. Umrah dengan haji ni memang dah ada sebelum Nabi ada lagi. Tuan-tuan jangan pelik. Di antara amalan jahiliyah menunaikan fardu haji. Dan cuma haji mereka ni pelik sikit lah. Mereka telanjang, mereka bersiul, mereka tepuk tangan dan sebagainya ni lah. Tapi mereka buat haji. Jadi nak ceritanya, laki-laki ni dia mai ke Mekah, buat umrah dan bawa benda untuk meniaga. Itu asal cerita.
Bila dia sampai ke Mekah, dia telah ditipu dan dianiaya oleh orang Mekah. Iaitu kalau kita tengok dalam sejarah, namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ayah kepada sahabat Nabi Abdullah bin Amr. Al-As dia orang Mekah, Arab Mekah. Dia beli barang kawan ni, dia tak bayar. Dia tipu, dia naya kawan ni. Yang lagi dahsyatnya, tak ada siapa pun Nabi kata yang tolong dia. Sebab yang buat tak guna tu pok mereka. Tuan-tuan faham tak? Setelah barang dia diambil, tidak dibayar, tinggal sehelai sepinggang, dia pergi nak tuntut hak dia, nak pergi minta bayaran, tak dilayan, pergi cari orang nak tolong, tak ada siapa nak tolong. Sebab hang bukan kaum kami. Naya. Ini perkara yang sangat buruk. Nabi ada pada ketika itu. Menariknya apa yang berlaku, tuan-tuan? Akhirnya dia buat satu syair. Arab ni bila dia seronok ke, dia sedih ke, dia menangis apa ke, dia buat syair. Syair ni untuk apa? Untuk nak cerita keadaan dia. Kita baca sikit syair dia. Kita baca sikit syair dia. Dia kata apa? Dia kata, ya ahlal fihr limadhlumin bida'atuh. Dia kata, wahai alu fihr. Alu fihr ni orang Mekah lah, keturunan Mekah, bangsa Mekah lah. Dia kata, apa hampa ni? Seolah-olah dia duk cerita nasib dia. Tidak ada langsung orang Mekah yang duduk di bumi yang mulia menolong orang yang mazlum, yang dianiaya barangnya, diambil barangnya, dirampas barangnya. Tidak ada yang bangkit untuk mempertahankan aku. Dia duduk marah ni, dia duduk marah, dia duduk cerita. Dia duduk kata apa? Meratui. Bi batnin makkatana'i ad-dari wan nafar. Dia kata di tempat yang mulia ini, di kawasan yang sangat berkat ini, dia dianiaya. Dia kata, mana pi, tak ada siapakah nak tolong aku, tak ada siapakah nak bantu aku, tak ada siapakah nak boleh tuntut keadilan bagi pihak aku. Ni aku kena naya ni, di Mekah ni, di tempat yang mulia, mai nak buat haji, mai nak buat umrah ni. Dia kata, wa muhrim ash'ath lam yaqdi umratah. Umrah pun tak habis lagi, diri pun serabut serabai. Tiba-tiba orang buat naya pula ke atas. Ya lirrijal wa bainal hijar wal hajar. Dia kata, hei, wahai penduduk di antara dua batu, bainal hijr wal hajar. Di antara penduduk di antara hijir ni, dia merujuk kepada hijir Ismail. Hajar dia merujuk kepada Hajarul Aswad lah. Dia kata, hei penduduk di antara dua batu, penduduk antara Hajar Ismail dengan Hajarul Aswad, tak ada siapakah yang berani bangkit nak tolong aku. Duduk saja tempat mulia, duduk saja bumi yang berkat, tapi boleh biar orang buat jahat, tak ada siapa nak tolong. Lebih kurang macam tu lah. Faham tak? Macam kita mari masjid, kita susah, kita minta tolong, tak ada orang masjid minta tolong. Tak kala tak ada siapa yang duduk semayang pagi petang ni nak kesian kat saya, teruk sangatlah. Lebih kurang macam tu lah. Dia kata, innal haram liman tammat karamatuhu wala haram li thawbil fajir al-ghudar. Dia kata, sesungguhnya haram ini, Makkah ini tempat yang mulia, tak ada
layaknya untuk orang yang jahat dan orang yang menipu. Bila dia sebut benda ni tuan-tuan, bila dia sebut benda ni, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Bila dia cerita dia dianiaya, dia dizalimi, dia orang luar, mai tempat orang buat naya, dan orang tempatan tak mau tolong dia. Bila dia cerita macam tu, dia kecewa, dia rasa dia sedih. Bangkit seorang lelaki daripada Quraisy, daripada keluarga Nabi, Az-Zubair bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Inilah orang yang bertanggungjawab bangkit bela dia. Dia bangkit. Az-Zubair ni, tuan-tuan kena ingat watak ni. Az-Zubair ibn Abdul Muttalib, ammun Nabi, dia bapa saudara Nabi, keturunan Abdul Muttalib. Dia bangkit dan dia panggil ni kabilah-kabilah yang berpengaruh ni. Dia panggil kabilah-kabilah yang berpengaruh ni, daripada Abdul Manaf, Abdul Muttalib ni semua yang ada nama ni. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Wa sana'a lahum yawma idzin ta'aman katsir. Abdullah bin Jud'an pun yang jadi tempat mereka berkumpul tu siap makanan banyak. Ini mai semua kepala-kepala pembesar-pembesar apa ni, ketua-ketua kaum ni mai. Di atas siapa dia? Di atas usaha Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin ma'ahum. Dan salah seorang yang ada masa tu Nabi. Abdullah bin Zubair kata, mulai daripada hari ni kita kena buang perangai tak elok kita ni. Tak ada Islam lagi ni. Masa ni tak ada Islam lagi. Bukan Nabi bercakap. Tak ada lagi baca hadis, tak ada turun wahyu, tak ada perintah apa, tak ada lagi. Ini inisiatif sendiri, kesedaran sendiri. Bangkit ni Az-Zubair ni, dia bangkit tu bukan kerana dia Islam, tapi kerana dia tak boleh tengok orang kena naya. Dia himpun semua ni. Dia kata apa? Mulai hari ni kita hendaklah bersepakat dan bersetuju, mana-mana orang yang dirampas haknya, dizalimi hartanya, dicabul kehormatannya, hendaklah kita bangkit mempertahannya, memberikan semula haknya, menebus kembali maruahnya, tanpa mengira daripada kaum dan kabilah apa. Jika benar dia dizalimi, tidaklah boleh kita diam dan membiarkan kezaliman tersebut. Dia bangkit, dia kata kita tak boleh biar perangai ni. Kita hendaklah bersepakat. Itu yang Nabi kata sangat baik perjanjian ini, sangat benar perjanjian ini. Perjanjian ini walaupun dibuat oleh orang kafir yang buat tuan-tuan, tapi Nabi kata apa? Perjanjian ini sangat baik. Perjanjian tentang apa? Tentang mempertahankan hak. Sebab itu tuan-tuan tengok orang Islam. Ini kita nak sebut sikit. Orang Islam ni merujuk kepada orang Melayu lah. Sekali kita kata orang Melayu, India Muslim marah pula, Cina Muslim marah pula, Perki marah pula, tu apa geng-geng Perki, Kima apa marah, kata kami pun Islam. Tak apa kita kata orang Islam. Orang Islam. Tuan-tuan cuba tengok. Ni saya nak sebut sikit. Arab jahiliyah dengan semangat puak yang tebal, fanatik kaum yang kuat, mereka sanggup buang. Akhirnya apa? Pedagang Yaman tadi, mereka pi ramai-ramai rumah Al-As yang menipu tu, mereka suruh dia bayar, dan akhirnya dia bayar. Terkejut orang. Pasal apa? Pasal orang Arab jahiliyah bangkit pi tolong orang luar, serang orang Kediri.
yang tak pernah berlaku dalam sejarah. Pi pakat dengan orang luar, serang, tuntut orang sendiri. Sebab apa? Pasal hang salah. Walaupun hang geng kami, hang puak kami, hang bangsa kami, kaum kami, tapi hang ambil tak bayar. Yang dia ni barang dia, hang tipu dia, hang kena bayar. Ini bukan soal bangsa siapa, ini bukan soal kaum siapa, soal barang siapa, siapa ambil tak bayar. Nabi kata, aku menyaksikan peristiwa itu. Saya nak cerita, ni saya nak kait lah. Dalam dunia hari ni, tuan-tuan pergi carilah mana-mana tempat yang orang Islam sikit, orang bukan Islam banyak, orang Islam boleh hidup elok. Tuan-tuan pergi cari. Tuan-tuan pergi di Myanmar. Myanmar kan? Myanmar, Burma. Tuan-tuan panggil Burma. Myanmar. Orang Islam Rohingya, minority, apa mereka buat? Apa mereka buat? Cerah. Mereka bunuh. Cerah. Pasal apa? Pasal kita sikit. Itu satu. Kita pergi ke India, negara India, yang ada satu dua orang yang sakan sangat ni hak asasi ni, pergi di India. Tuan-tuan tengok, orang Islam di India minority, sikit. Apa jadi kat orang Islam? Tuan-tuan pergi di Kashmir, di India makan lembu boleh kena bunuh. Di India, mana-mana orang Islam ditangkap makan lembu, dibunuh. Pasal apa? Pasal kita sikit. Kita pergi China, Xinjiang, China. Kita banyak ke kita sikit? Kita minority. Apa jadi? Tuan-tuan pergi tengok, puasa pun tak boleh. Dan sekarang mereka tangkap. Dan yang buat dokumentari ni BBC, bukan Suara Sunnah. Yang buat dokumentari ni BBC. Mereka pergi rakam apa yang orang Cina buat. Orang Cina bina satu camp yang sangat besar, tangkap orang Islam, kurung di situ untuk apa? Untuk jadikan mereka komunis, buang Islam. Dan tak ada siapa boleh masuk di camp tu. Pasal apa? Pasal kita sikit. Tuan-tuan sebut lagi tang mana? Di mana orang Islam sikit, orang bukan Islam banyak, orang Islam akan dibunuh. Sekarang kita pergi ke negara orang Islam banyak, orang kafir sikit. Ini kena buka mata. Kadang-kadang mereka ni kelam biji mata. Tadi kita sebut negara yang orang Islam sikit, orang bukan Islam banyak. Apa jadi? Orang Islam dilanyak, dibunuh, dirogol, dirampas, dihalau keluar. Dia panggil apa? Pembunuhan atau penghapusan etnik. Pasal apa? Orang Islam sikit. Bila kita balik ke negara-negara yang majoriti orang Islam, yang dominan, yang ramainya orang Islam, minoritinya orang bukan Islam, dia jadi lagu mana? Cuba habaq mazak. Kita ambil satu negara lah buat contoh, Islam majoriti. Tak payah pergi jauh, kita pergi negara yang dekat dengan kita, Malaysia. Malaysia ni negara yang majoritinya orang Islam. Majoritinya orang Islam. Ada orang bukan Islam? Cuba tuan-tuan habaq depa hidup macam mana? Adakah mereka hidup macam Rohingya? Adakah mereka hidup macam Muslim di China? Muslim di India? Orang Islam yang sikit di negara orang bukan Islam, di negara orang bukan Islam, nak ada harta tak boleh, nak belajar di sekolah tak boleh, nak buat ibadat tak boleh, nak sambut perayaan pun tak boleh. Semua kena buat senyap-senyap, takut-takut. Tetapi apabila Islam yang memerintah,
Ini kita nak cerita hilful fudul ni. Bila majoritinya orang Islam yang berkuasa, kita sentiasa disebut dalam hadis, jangan sentuh orang bukan Islam. Tak boleh. Antaranya Nabi SAW sebut pada kita. Ini sebagai ingatan. Sebab kita ni diperlih walaupun tak banyak orang bukan Islam, tapi ada. Kita berurus niaga dengan orang bukan Islam. Banyak dan kebanyakan tuan-tuan, orang Islam bila dia berurusan dalam hal dunia, dia berurusan dengan orang bukan Islam. Dari sudut hukum tak salah. Tapi tuan-tuan, nak habaknya tak ada agama yang begini baik sehingga Nabi dia yang hari ni orang hina tu, tahu Nabi kata apa? Ala man zalama mu'ahidan aw intaqasahu aw kallathahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu shay'an bighairi tibin nafs fa ana hajijuhu yawmal qiyamah. Ni Nabi pesan kat kita ni. Kadang-kadang hak yang pertahan Nabi pun melampau juga. Kita pertahan Nabi, bela Nabi dengan cara Nabi lah, kan? Orang hina Nabi, kita marah, kita bangkit, kita pertahan. Tapi kita jangan maki balik orang tu. Pasal Nabi, walaupun dia suruh kita pertahan dia tak suruh kita maki balik. Aisyah dengar Yahudi kata apa dekat Nabi? Aisyah dengar Yahudi kata apa kat Nabi? Celaka Muhammad. Aisyah balas balik celaka. Nabi kata apa? Jangan sebut. Jangan balas balik celaka. Kata apa? Wa alaik, apa yang hang kata sama balik kat hang. Tapi jangan sebut celaka balik kat depa. Tengok, ada Nabi cucuh kat belakang. Oh, kita bak cucuh kat belakang. Tak mau. Orang hina Nabi kita, orang kata Nabi kita. Apa yang kita jawab? Kita terang balik elok-elok. Cakap balik. Mungkin mereka salah faham dan mungkin mereka ni dapat maklumat silap ataupun mungkin kerana, tapi tak perlu kita balas balik. Tak perlu kita maki balik. Pasal Nabi tak benarkan Aisyah maki balik. Nabi tak bagi Aisyah maki balik. Walaupun terang Yahudi tu maki Nabi. Ini sikap Nabi. Tiba-tiba kita nak pertahan Nabi, kita pergi maki balik. Kita pun tak tahu Nabi mana kita pertahan. Kalau Nabi Muhammad, dia tak suruh pertahan cara ni. Ini sikap kita. Nabi kata siapa-siapa di kalangan orang Islam yang buat naya ke orang kafir. Ni Nabi sebut, bukan saya kata. Bukan saya kata. Mana-mana orang Islam yang buat zalim pada orang kafir, menindas orang kafir, atau membebankan orang kafir sesuatu benda yang dia tak mampu, atau mengambil sesuatu tanpa persetujuan dan keredaannya, maka orang yang buat perangai lagu ni, dia akan bertemu dengan aku pada hari kiamat. Nabi kata mana-mana orang Islam yang bila dia berurusan dengan orang kafir, dia bohong kafir tu, dia tipu orang kafir tu, dia rampas orang kafir tu, dia hutang orang kafir tu tak bayar. Ada pula buat keluar fatwa, dia kata kalau hutang dengan orang Islam kita kena bayar, kalau tidak esok jenuh kita nak bayar kat hari kiamat. Tapi kalau kita hutang dengan Cina ke, buat apa ke, tak bayar kat Cina, mampu bila tak payah duk bayar lah. Bukan apa, dia bukan dia buat apa, dia kafir. Ada juga satu orang tanya ustaz, dia kata kalau kita mencuri masuk kedai supermarket Cina apa semua, boleh kita curi? Dia kata boleh, tak apa, pasal depa ni kafir, bukan ada hukum. Tu dia. Nabi sebut mana-mana orang Islam yang buat naya pada orang kafir, yang merampas hak mereka, yang mengambil barang tanpa persetujuan mereka, membebankan mereka dengan suatu benda yang di luar daripada kemampuan mereka, sengaja menganiayai mereka, akulah yang akan bertemu dengan mereka. Maksudnya apa? Kita akan berhadapan dengan Nabi. Pasal apa? Pasal kita buat naya kat orang kafir. Ini wajah Islam. Ini agama yang Nabi ajar. Yang Nabi ajar. Sebab itu orang Islam, kalau dia berurusan dengan orang Islam ke, dia berurusan dengan orang bukan Islam ke, yang penting apa? Dia manusia. Sebab itu bila lalu jenazah kafir, Nabi buat apa? Nabi bangkit. Nabi bangkit.
Bila lalu jenazah kafir, Nabi bangkit. Sahabat kata dia kafir. Sahabat kata dia kafir ya Rasulullah. Nabi kata dia manusia. Dia manusia. Nabi menghormati dia bukan kerana dia kafir, tapi kerana dia manusia. Dan kalau kita tengok dalam urusan kehidupan Nabi, baginda berurus niaga dengan orang bukan Islam ataupun orang kafir, termasuk orang Yahudi. Ini yang kita nak cerita. Nak sebut apa? Islam agama hak. Dan kita tuan-tuan dipesan dalam Quran, kita ikut ajaran Quran. Kita janganlah kerana kebencian kita pada suatu puak, kita berlaku zalim pada dia. Quran ingatkan kita. Tengok Nabi kata, orang yang buat perjanjian tu orang kafir. Tapi kalau mereka panggil aku sekali, orang kafir tu panggil aku sekali masuk, aku akan pi. Tapi tuan-tuan kena ingatlah, bersetuju dengan orang kafir dalam perkara yang apa? Perkara yang hak. Bukan tunduk. Ini kena beza pula. Syakgi duk pi tunduk tak ketahuan hala, duk pi sokong tak ketahuan hala, pi duk sekongkol tak ketahuan. Tak, ini melibatkan kalau benda itu hak. Saya bagi contoh. Kalaulah mana-mana wanita kafir mari pelancong ke apa ke, luar mari ke negara kita, orang buat sesuatu yang tak elok, ditangkap. Yang buat tu orang Islam Melayu kita. Apa tindakan kita sebagai orang Islam Melayu? Kita akan ambil tindakan pada yang buat tu. Walaupun mangsa dia tukar, kita tak boleh guna bahasa biar pi kapiak. Kira apa? Tak boleh. Pasal itu bukan agama. Agama bukan tengok kapiak ke dak. Agama tengok kalau dia dizalimi, dia dianiaya, kena pertahan, kena tolong, kena bela. Dan ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Ini yang kita nak cerita ke orang kafir. Ini yang kita nak habaq, bahawa Islam tidak pilih bulu. Islam tak ada double standard. Tetapi yang double standard, yang pilih bulu, orang kafir. Orang kafir. Nampak? Saya bukan setuju. Tuan-tuan dengar bagi elok. Saya bukan setuju, tapi saya nak sebut. Memang ada satu dua ustaz tahfiz yang ada kes lah, melewat lah, mencabul lah, pecah amanah. Bukan, tak ada. Ada satu dua tu diangkat seakan-akan agama ni suruh. Nampak buruk, nampak tak elok betul. Yang buat tu seorang dua orang tu saja. Beluguk lagi yang elok. Kita nak tanya balik sepatah lah. Tak adakah padri yang rogol orang? Tak adakah Tok Sami yang tibai duit orang? Baru ni pun mereka pergi masuk satu rumah pengurusi kuil, punya jumpa berpuluh juta. Bukan pengurusi masjid, pengurusi kuil. Ini bukan soal agama. Ini bukan soal Islam ke kafir. Ini soal keadilan. Maksudnya kalau dia salah, salah. Dan kita kalau salah, baik orang Islam pun kita tak pertahan. Ini hilful fudul. Perjanjian yang Nabi kata walaupun dibuat oleh orang kafir, tetapi kalau aku dipanggil ketika ini, aku akan sign sekali lagi. Kita bagi laluan pada azan. Sekali kita sambung sikit kesimpulan daripada peristiwa perjanjian hilful fudul. Wallahu a'lam.
Bismillah. Saya nak baca sikit perlembagaan Madinah yang ditulis sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kan, dia panggil sahifah, perlembagaan. Ini undang-undang bertulis, dikatakan yang pertama dalam dunia. Undang-undang bertulis yang pertama dalam dunia ni dikarang, ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sikit, kita nak sebut sikitlah. Pasal orang bukan Islam jangan usah hati, jangan risau. Hilful Fudul ni banyak bagi pengajian pada orang Islam. Antaranya Nabi kata apa? Dalam perjanjian dia disebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibn Kathir. Mari kita dengar. Dan kadang-kadang kita tengok ada dalam sama dengan apa yang kita amal di Malaysia. Antaranya, dalam fasal 16 Piagam Madinah jelas disebut ni bahawa orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah yang menyertai kita, yakni orang Islam, hendaklah mendapatkan pertolongan dan pimpinan dengan tidak menzalimi dan tidak boleh ada pakatan yang jahat terhadap mereka. Ni Nabi sebut. Mana-mana orang Yahudi yang mari duduk dengan kita, yang ikat perjanjian dengan kita, yang tunduk pada pemerintahan kita, mari duduk sekali dengan kita ni di Madinah ni, hendaklah kita bagi pertolongan pada mereka, kita tak zalimi mereka dan tidak ada pakatan buruk dan jahat terhadap mereka. Kemudian Nabi kata apa? Nabi sebut lagi pada fasal yang berikutnya bahawa setiap serangan, sama ada pada kita ataupun pada Yahudi lah, maknanya orang duduk di Madinah, kalau diserang kita akan menganggap ia adalah serangan terhadap semua. Oleh itu hendaklah kita saling bekerjasama menentang serangan tersebut. Tak kira lah siapa yang kena serang, penduduk Madinah tertakluk pada kerajaan Madinah, kita kena tolong walaupun Yahudi. Nabi sebut lagi pada fasal 25 Piagam Madinah, dalam tu tertulis bahawa kaum Yahudi daripada Bani Auf adalah satu umat bersama orang beriman. Satu umat. Nabi kata lagi, mereka bebas dengan agama mereka sendiri, yakni Yahudi. Orang Yahudi bebas mengamalkan agama mereka. Pasal itu Islam salah satunya apa dia? Bila kita serang satu negara, kita tak boleh sentuh apa? Kuil, tokong, gereja, sinagog. Sinagog ni rumah Yahudi. Tak boleh kacau. Siapa yang duduk dalam tu, ahli ibadat, yang duduk buat ibadat pun tak boleh dibunuh, tak boleh dirobohkan. Nabi kata orang Yahudi yang duduk dalam negara Madinah, yang tak mau masuk Islam, bebas mengamalkan agama dia dan kita tak kacau. Disehinggakan mereka boleh sambut perayaan mereka. Tapi tu pun padan patutlah. Jangan melampau. Kan? Tuan-tuan, cuba tengok agama kita. Saya nak tanya sikit, agama kita. Ni tuan-tuan yang dengar ni, yang dengar live, tolong bagi contoh kalau ada. Boleh komen lah yang live tu. Bagi satu amal ibadat orang Islam yang guna jalan raya. Jalan raya ni hak siapa? Jalan raya ni bukan hak orang Islam. Hak Islam, hak Hindu, hak Yahudi, hak Buddha, hak semua. Jalan raya ni hak bersama. Okey. Tengok Islam, tengok Islam, tengok Islam. Ada satu ajaran, amalan kita Islam yang guna jalan raya. Cuba habaq mai. Ajaran tu mesti Nabi ajak. Yang Nabi tak ajak tak boleh lah. Yang Nabi ajak, yang guna jalan raya, ada apa dia? Cuba cari satu ibadat dalam Islam yang tempatnya atas batas. Semayang di masjid, semayang raya tanah lapang, haji apa semua di Mekah, puasa tak ada sangkut paut dengan jalan raya. Apa dia? Apa dia yang ganggu jalan raya? Tengok, ini agama yang jaga manusia. Dia tahu kata jalan raya ni kegunaan bersama, dia tak guna untuk ibadat. Hampa nak semayang, hampa main masjid.
ataupun tanah lapang. Jalan raya jangan duk pergi ganggu, jangan duk pergi semayang jalan raya. Tak ada berdoa atas jalan raya, tak ada semayang atas jalan raya. Pasal jalan raya ni orang nak guna. Tengok Islam punya pandangan jauh, Islam punya sensitivity. Agama lain, cuba mai agama lain. Bila mai agama lain, kita kena cuti. Habis jahanam program kita. Jadi hak depa terus. Tapi tu pun orang Islam berlapang dada. Sehingga bila atok program, tak buat raya, tak buat kenduri, tak buat program hari tu. Bukan kerana apa? Tak mau ganggu. Tengok oh, masjid kata hari ni kita nak buat gotong royong, kena dengan hari sekian-sekian, fahamlah hari sekian-sekian. Tak boleh. Syakgi game tu nak berlarak, ganggu depa. Tu dia orang Islam. Tiba-tiba mai depa kata pengganah. Pengganah apa? Jalan raya pun tak pakai. Ini agama kita, ini agama kita. Tuan-tuan kena cerita ni. Tak ganggu orang. Sebab itu kita azan pun 5 kali, tak ada ganggu orang. Sat berapa minit ya? Cuba kalau depa. Oh. Tengok masjid kita, tenang, orang boleh duduk. Kadang-kadang mereka silap faham yang buka Quran awal tu, yang tu bukan Islam, yang tu bukan sunnah, yang tu tak ada dalam sunnah. Yang tu ganggu. Yang ada dalam sunnah ni azan. Ibnul Jauzi kata naik atas mimbar baca Quran derah-derah ganggu orang nak tidur, itu bukan Islam. Ibnul Jauzi kata dalam Talbisu Iblis. Yang ada dalam Islam azan. Azan lama mana? Azan lama tak berapa minit, sat habis. Tapi kalau sampai azan pun tak boleh, ini sudah melampau kan. Nampak? Dan Nabi kata apa? Mereka bebas dengan agama mereka. Orang Islam dengan Islam, orang kafir dengan agama mereka. Nabi kata apa? Melainkan sesiapa yang buat zalim dan berbuat dosa, maka hal itu tidak akan menimpa melainkan diri dan keluarganya. Nabi tak kata orang Islam atau orang Yahudi. Nabi kata sesiapa yang buat zalim, maka hal itu akan balik pada dia. Ini perjanjian Madinah yang dibuat oleh Nabi. Kita tengok sikit Quran 2 ayat sebelum kita tutup. 2 ayat sebelum kita tutup. Tuan-tuan balik tengok surah Al-Ma'idah ayat 8. Saya baca terjemahan, kita nak singkatkan masa. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu, kita yang mengaku beriman ni, yang mengaku pejuang Islam ni, yang mengaku penegak agama, pembela agama ni, Tuhan kata apa? Hendaklah kamu menjadi orang yang adil. Qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Kena jadi orang adil. Adil ni apa? Adil ni kalau kena belah kita, salah. Kalau kena belah orang, salah. Itu adil. Pasal itu orang tanya dekat Nabi, tak boleh ke pelepah mai ni kawan ni kan, tolong sikit guna budi bicara Nabi, pelepah lah. Pasal dia ni pun orang penting juga dalam kaum kami. Depa mai duk kecek Nabi lah, mai duk lobi Nabi, kok Nabi boleh pelepah kan. Nabi kata apa? Bukan kata dia ni, Fatimah anak Muhammad, kalau dia mencuri pun aku kerak. Lau saraqat Fatimah, kalau Fatimah curi, Muhammad akan kerak tangan dia. Maksudnya apa? Tak ada pilih bulu, tak ada double standard, tak ada darajat, tak ada kasta dalam Islam. Siapa yang salah kita kerak, tak kira lah anak Kediri pun. Ini agama. Ini agama. Kemudian dalam Islam juga, dalam hadis riwayat Abu Daud, mana-mana diplomatik ni, Nabi sebut ni dasar luar negara. Mana-mana diplomatik orang kafir yang mari duduk dalam negara Islam tidak boleh dibunuh. Sebab itu mana-mana orang yang duduk dalam kedutaan, yang duduk dalam apa kata embassy dia, Islam tak bagi sentuh. Islam tak bagi sentuh diplomat. Nabi kata innar rusul, sesungguhnya diplomatik, duta-duta ni bila dia mai negara kita, la tuqtal, kita tak boleh bunuh. Kita kena jaga bagi dia balik dengan selamat. Kemudian dalam surah Al-Mumtahanah, surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala sebut, ayat yang ke-8, Allah kata, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berlaku baik dan berbuat adil kepada orang yang tidak memerangi kamu
dan agama kamu dan tidak mengusir kamu daripada negeri kamu. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berlaku adil. Tuhan kata, la yanhaakumullah. Allah Ta'ala tak larang, Allah Ta'ala tak haramkan orang Islam untuk berbuat baik kepada orang bukan Islam. Sesungguhnya Allah suka orang yang adil. Yang ni kalau benda tu betul, walaupun bukan pada pihak dia, dia kata betul. Inilah sifat Nabi. Tuan-tuan bisa dengar tak hadis syaitan ajak ayat kursi? Ajak dekat siapa? Ajak dekat Abu Hurairah. Dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah jaga barang, syaitan mari curi. Abu Hurairah tangkap syaitan tu, tapi tak tahu kata syaitan dalam bentuk manusia. Lepas tu dia offer dekat Abu Hurairah. Dia kata, aku nak ajak satu surah, kalau hang baca, hang tak kena ganggu dengan syaitan. Dia ajak ayat kursi. Kemudian Abu Hurairah balik cerita dekat Nabi. Nabi kata apa? Hang tahukah siapa dia yang ajak ayat kursi tu? Itulah setan. Yang ajak ayat kursi itu setan. Dan Nabi kata apa? Setan ni pembohong. Tapi dalam benda yang dia habaq tadi ni, yang dia ajak tu, dia cakap betul. Tengok sikap Nabi. Walaupun benda tu mari dari setan, keluar daripada mulut setan, setan yang ajak, tapi oleh kerana benda tu betul, Nabi kata apa? Nabi kata apa, tuan-tuan? Nabi kata betul. Nabi mengaku kebenaran yang keluar daripada mulut setan. Pasal apa? Pasal sifat Nabi yang adil. Dia bukan tengok siapa cakap, dia tengok apa yang dicakap. Ini sifat orang Islam. Dia tak tengok siapa yang cakap, geng kita, betul. Nanti dulu dengar, tak gaduh dengar, betul. Tak dengar lagi betul dah. Ini bercanggah dengan sikap Nabi. Nabi bila Abu Hurairah balik, dia tahu kata setan, tetapi oleh kerana benda tu betul, dia kata betul ya. Maka sebab itu tuan-tuan, kita tidak melihat kepada siapa yang bercakap, kita tidak melihat daripada siapa benda tu mai, tapi kita melihat isi kepada percakapan tu. Walaupun orang tu kita tak suka, walaupun dia bukan geng kita, bukan puak kita, bukan kata apa bangsa kita, tapi kalau dia cakap tu benda betul, kita mengaku betul. Kerana ini sikap orang Islam adil, munsif. Munsif ni apa? Munsif ni dia bersikap pertengahan. Kalau betul-betul. Ini tak mau. Ini nak kena tunggu ustaz kita cakap dulu. Kalau bukan ustaz kita tak mau ikut, masalah juga. Nak kena tunggu geng kita. Dia jadi macam budak-budak tadika. Tahu budak-budak tadika? Biasa pi. Budak-budak tadika tahu. Kita jangan buat panggil budak-budak tadika. Budak-budak tadika ni daripada program. Budak-budak tadika daripada program macam anak saya tu budak tadika. Daripada program. Ibu bapa pun ada. Ibu bapa, ibu dengan bapa yang beranak mai keluar tu. Ibu bapa depa, ibu bapa kandung tu yang mai sekali program tu, kalau suruh depa ikut tak? Tobat tak ikut. Kena tunggu cikgu tadika. Mak dengan ayah tu kata, duduklah, duduk. Abang duduklah, kakak duduklah. Tak boleh, cikgu tak suruh duduk. Tu dia. Kita pergi habaq cikgu suruh pergi duduk Ustaz. Cikgu pun kata, okey budak-budak duduk. Duduk terus. Duduk terus yang kata budak tadika. Yang mak dia, bela dia tu, yang beranak dia kandung 9 bulan, sepatah dia tak pakai. Pasal bukan cikgu tadika. Kita jangan duk ada perangai budak tadika. Nak kena dengar daripada pok kita dulu baru nak ikut. Walaupun bebuih hadis kita baca. Ini bukan sikap orang Islam. Hilful fudul. Hilful fudul. Lambang keadilan Islam. Lambang betapa Islam membela siapa sahaja yang salah, siapa sahaja yang dizalimi, dan Islam tak pernah mengambil kira bangsa dan keturunan. Sebab itu tuan-tuan, kita kena war-warkan ni. Hilful fudul ni kena cerita, kena sebarkan betapa Nabi menyokong apa sahaja perjanjian, apa sahaja kerjasama, selagi mana benda tu mempertahankan kebenaran, membela yang hak, walaupun mungkin dibuat oleh orang bukan Islam. Mudah-mudahan ni pengajaran besar untuk kita, terutama sekali kita yang hidup dalam keadaan masyarakat majmuk dengan orang bukan Islam. Kita kena ingat, Islam bukan lesen untuk kita melakukan kezaliman pada orang lain.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.